guys, ini dia berita panas yang saya ingin sampaikan buat kita semua, sahabat semua, berkaitan dengan skandal rasuah. Kini tiba pula giliran Ketua Pembangkang disiasat berkaitan dengan skandal rasuah projek milik agensi KDN yang diketuai oleh mantan Menteri Ketua Pembangkang semasa era Kerajaan Perikatan Nasional, sahabat-sahabat semua. Ini amat mengejutkan kita, ya, yang mana mereka mengatakan mereka bersih tanpa rasuah, penuh integriti, tapi satu demi satu pemimpin utama ya daripada Pertikaian Nasional ini disiasat, sahabat semua. Marang contohnya ya terbabit dengan pendakwaan tentang memberi rasuah kepada pengundi-pengundi dengan fitnah, dengan pengurusinya pula dengan skandal jana wibawa. Kini Ketua Pembangkang pula disiasat ya yang melibatkan ya apabila nama beliau disebut ya apabila seorang Datuk Seri ditangkap didakwa berkaitan dengan rasuah ya milik projek milik agensi KDN, sahabat-sahabat semua. Ini amat mengejutkan kita. Jadi saya ingin memberikan ya sedikit update ya berkaitan dengan isu ini. Walaupun Ketua Pembangkang ini berasa hairan kononnya, namanya diheret dalam pertuduhan rasuah, tapi hari ini beliau telah dipanggil kemarin sebenarnya untuk disiasat berkaitan dengan isu ini, sahabat semua. Jadi kalau kita lihat Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin berkata tindakan memetik namanya dalam pertuduhan terhadap seorang Datuk Seri semalam bertujuan untuk mencemarkan reputasinya. Benarkah sebab itu? Jadi katanya lagi pertuduhan rasuah terhadap individu yang bernama Sim Chu Tiam menyebut bahwa ia membabitkan projek-projek di bawah Kementerian Dalam Negeri. Ya, semasa saya menjadi menteri, malah pertuduhan tersebut juga menyebut nama saya katanya. Tambah lagi, itulah yang janggal dan menghairankan saya kenapa nama saya disebut sedangkan saya tidak pembabitan langsung katanya. Bila diperhalusi keempat-empat pertuduhan tersebut, ia menyebut bahwa suapan adalah untuk mendapatkan apa-apa projek milik agensi-agensi di bawah Kementerian Dalam Negeri. Oh, hebat sungguh ya. Sahabat semua, mana ada penyakal, pencuri mengaku dia mencuri, betulkah? Inilah dia. Mana ada orang mengaku dia kentut. Apabila dia kentut, malah dia akan menuduh orang lain, menjadikan orang lain kambing hitam dan sebagainya. Jadi tambah lagi, jadi apakah proyek yang menjadi hal perkara rasuah yang dimaksudkan itu? Katanya pada kenyataan media malam tadi. Dia berkata demikian ketika mengulas 4 pertuduhan rasuah terhadap SIM di Mahkamah Session Kuala Lumpur semalam. Atas 1 pertuduhan meminta dan 3 pertuduhan menerima rasuah membabitkan RM15 juta yang kononnya berlaku 2 tahun lalu. Kononnya lagi. Inilah mana ada pencuri mengaku dia mencuri. Sekali lagi, berdasarkan 4 pertuduhan rasuah, lelaki yang berusia 63 tahun itu didakwa melakukan kesalahan itu antara Jun dan 30 Julai 2021 sebagai dorongan untuk Hamzah yang ketika itu Menteri Dalam Negeri semasa pentadbiran Perikatan Nasional untuk membantu Asia Coding Center Sdn Bhd untuk mendapatkan sebarang projek daripada agensi di bawah kementerian berkenaan. Hamzah juga menyual kenapa keterangannya direkam pada petang semalam bermula kira-kira jam 4.30 sehingga jam 7 malam oleh pegawai SPRM selepas pertuduhan kata SIM telah dibawa ke mahkamah. Pertuduhan yang mengheret nama saya ini jelas katanya bertujuan untuk merosakkan nama baik saya, Bersatu dan Perikatan. Pandai pula ya. Jadi tambah lagi lebih-lebih lagi. Timbalan Perdana Menteri merangkap Presiden AMNO sendiri sebelum ini secara terbuka menyebut rancangan untuk mewujudkan kluster mahkamah dari kalangan pemimpin Bersatu dan Perikatan Nasional. Macam yang saya katakan tadi, apabila kamu kentut di halayak ramai, kamu tidak akan mengaku, malah menyalahkan orang lain, mengkambing hitamkan orang lain. Inilah contohnya, sahabat semua. Hamzah juga berkata namanya sengaja diheret dalam pertuduhan itu kerana kerajaan bimbang dengan kekuatan PIN dalam menghadapi PRN negeri. Benarkah kuat? Sedangkan rakyat hari ini mula sedar bahwa pertikaian nasional ini, pengkhianat nasional ini, penfitnah nasional ini bukan hanya kemenangan mereka itu bukan dapat
kerana sokongan yang sebenar, tetapi kerana rakyat termakan dengan segala fitnah-fitnah yang dilontarkan. Itu dia. Jadi saya juga faham ada pihak tertentu yang panik dengan kedudukan yang sedang goyah ketika ini, tetapi janganlah bertindak sehingga menyebabkan rakyat merasakan SPRM boleh diperalat oleh pemimpin tertentu. Sekali lagi, dia menyalahkan SPRM, sedangkan SPRM Azam Baki sebelum ini, hari ini sebenarnya beliau membuat satu kenyataan, katanya tidak kira siapa, menteri kah, ahli-ahli politik kah, sama daripada pembangkang atau kerajaan, jika ada penyelewengan, salah laku dalam rasuah, pastinya akan disiasat. Itu kenyataan daripada SPRM. Tapi hari ini mereka tidak habis-habis lagi menyatakan SPRM diperalat oleh pemimpin tertentu. Pandai pula dia mau mengkambing hitamkan. Jadi sementara itu Hamzah juga turut mengucapkan tahniah kepada Pesuruhjaya SPRM Azam Baki setelah perkhidmatan disambung selama setahun lagi. Namun katanya dia mengharapkan perlanjutan tempoh perkhidmatan itu tiada muslihat tertentu adanya. Sedangkan Azam Baki ini kalau kita tahu dia dilantik oleh Kerajaan Perikatan Nasional ketika itu dan juga dilantik oleh mantan Perdana Menteri Kerajaan Tebuk Hatap Abakau, sahabat-sahabat semua. Jadi hari ini kita lihat mereka pula menyalahkan SPRM, kononnya SPRM ini menjadi alat politik. Benarkah semua itu atau hanya sekadar untuk meraih simpati kerana satu demi satu pemimpin-pemimpin daripada Bersatu ini, sahabat-sahabat semua, terpalit. Ada yang sudah didakwa, ada yang sedang dalam pendakwaan juga, ada yang disiasat. Inilah pembangkang yang ada pada hari ini. Kalau diberi tempo untuk mereka memerintah selama 5 tahun, tidak tahu apa yang berlaku. Sedangkan mereka memerintah baru 33 bulan, pelbagai rasuah, pelbagai skandal telah didedahkan, dibongkarkan di hadapan kita, sahabat-sahabat semua. Ini satu yang amat membimbangkan. Karena itu mereka ini sekarang ini digelar oleh warganet di luar sana sebagai geng sapu bersih. Semua mereka sapu. Alright, itu dia. Terima kasih kerana bersama dan juga mendengar bersama sedikit update berkaitan dengan skandal rasuah yang melibatkan ketua pembangkang, sahabat-sahabat semua. Alright, sekiranya sahabat semua juga mahu memberikan sebarang komen, anda berikan komen anda dalam ruangan komen, tapi ingat, komen dengan cara berhema. Jangan menjadi seperti Walan Walantit, lebay-lebay geng sapu bersih dan juga geng takut Anwar. Apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau yang tidak berasas, sahabat-sahabat semua. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di planet Marik. Alright, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dadah, tanya selera. Sekian, saya daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.